Okey, soalan 5. Okey, kita tengok soalan 5 dekat sini ya. Okey, soalan 5 topik apa? Okey, dia suruh kita namakan statement, kemudian okey, compound statement, nyatakan true or false. Okey, ini adalah topik form 4 ya. Topik form 4. Okey, kita tengok yang pertama sekali ialah topik dalam form 4, mathematical reasoning ya. Okey, mathematical reasoning. Okay, write a compound statement by combining the two statement given below using the word or. Okey, kita nak combinekan ayat ini dengan perkataan or. Okey, untuk combinekan dua statement, dia ada dua ya, dua perkataan yang kita boleh combine, sama ada or atau and. Okey, so soalan ni dia nak kita combinekan ayat tu menggunakan perkataan or ya. Okey, so sekarang ni kita tengok perkataan or. Okey. Okey, mudah sikit ya. Kita nak combine perkataan ni. Ayat yang pertama ialah 39 is a multiple of 9. Kemudian 39 is an odd number. Ada dua ayat. Kita nak gabungkan. So, kita akan dapat 39 is a multiple of 9 or, okey, tak payahlah ulang sekali lagi 39 is a, is and tu. Okey, kita ambil saja yang belah sini. Or, 39 is a multiple of 9 or an odd number. Okey. So 39 is tu tak payahlah sebab dia dah dua kali. Kita gabungkan aja, okey. Kita gabung, kita dapat 39 is a multiple of 9 or an odd number. Okey, sekarang kita dah gabungkan. Soalan yang seterusnya, okey, soalan yang seterusnya dia kata kat sini, state whether the compound statement written in 5A1 is true or false. Okey, kita nak nyatakan sama ada yang kita dah buat ni tadi adalah true or false. Okey, so macam mana kita nak tentukan sama ada dia true or false? Kita kena ingat. Okey, kita asingkan dulu tadi. Yang pertama tadi adalah 39 is multiple of 9. 39 is multiple of 9, betul ke tak? Okey, 39 adalah gandaan 9. Gandaan 9, kalau 39 gandaan 9 bermaksud 39 boleh bahagi dengan 9. Okey, so kita tengok 39 bahagi 9. Okey, kita dapat nombor perpuluhan. Bermakna tak betul lah. Kalau dia adalah gandaan 9, makna kita akan dapat integer ya, bukan nombor perpuluhan. Jadi di sini adalah false. Okey. Sekarang kita ambil 39 is an odd number. Okey, 39 is an odd number. Bermakna adakah 39 nombor ganjil? Betul, 39 adalah nombor ganjil. So ini true. Okey, so sekarang ni untuk menjawab soalan B2 tadi, false or true? False or true? Kita dapat apa? Okey, kita kena ingat ni kita dah belajar hari tu. Di sini ayat, kita cuba ingatkan balik ya. Di sini ayat P, di sini ayat Q. Okey, so ini P or Q. Okey, kalau P true, Q true. Okey, true or true, kita dapat true. Okey, P true, Q false. True or false, kita dapat true. Okey, sekarang kalau P false, Q true. Okey, kita dapat true. Okey, kemudian kalau P false, Q false, kita dapat false. Okey, so kita kena ingat untuk operasi OR. Okey, dalam mathematical reasoning, untuk operasi OR, bila kedua-dua atau salah satu true,
maka kita akan dapat true. Jadi sekarang kita ada false or true, bermakna jawapan dia ialah true. Okey. So, itu adalah soalan 5A 1 dan 2. Okey, kita pergi kepada 5B. Okey. So, 5B soalan dia. Okey, apa dia soalan 5B? Okey, kita tengok dekat sini. Write down premise 2 to complete the following argument. Okey, soalan B adalah tentang argument. Okey. So, bila kita nak tulis argument dekat sini, kita kena ingat ada 3 bentuk argument. Okey, kita buat revision sikit sebelum kita jawab. Macam mana 3 bentuk argument tu? Okey, bentuk yang pertama. Okey, form 1. Okey, kita ada premise 1. Okey, premise 1 adalah all A B. Okey, premise 2. Premise 2 kita ada C is A. So, kita ada conclusion C is B. Okey, itu bentuk 1. Okey, kita tengok bentuk 2. Form 2. Okey. Premise 1. Premise 1. Kita ada satu implication, ya. Implication if P if P then Q. Itu satu implication. Okey, premise 2 ialah, kita buat revision sikitlah sebelum jawab soalan, ya. Premis tu ialah kita benarkan P. Kita hanya catat saja ataupun tulis balik statement P. Dan conclusion adalah kita salin balik statement Q. Okey, sekarang kita tengok form 3. Form 3. Okey, premis 1. Premise 1 adalah sama dengan form 2, if P then Q. Okey, premise 2. Premise 2, okey, kita ada. Okey, sekarang ni apa beza form 3 dengan form 2? Kita tengok, ya. Dalam form 2 tadi, premis 1 dia sama. Form 2, premis 1 dengan premis 1 form 3 sama. Beza dia dekat premis 2. Dalam premis 2, kita benarkan atau kita salin balik statement P. Okey? Tapi dalam premis 2 form 3, kita nafikan statement Q. So, not Q. Kita nafikan dia. Okey? So, conclusion dia adalah not P. Okey, itu beza form 2 dengan form 3. Okey, sekarang cuba kita tengok balik soalan kita tadi. Okey, kita tengok balik soalan. Sekarang kita tentukan dia form yang mana. Okey, so kita ada dekat sini. Premis 1 dia ialah if x the power of n plus 4 is a quadratic expression, then n equals to 2. Okey. Premis 2 dia kosongkan, suruh kita isi. Okey. Dan conclusion kita dapat x the power of n is not a quadratic equation. So, kalau kita tengok sini, ini adalah form 3. Okey. So, untuk buat form 3, langkah pertama ialah kita pecahkan dulu. Kita cari dulu yang mana statement P, yang mana statement Q. Okey. If, selepas perkataan if, sebelum perkataan then, itu adalah statement P. Okey, selepas perkataan then, itu adalah statement Q. Okey. So, sekarang ni, yang ini, x the power of n is not a quadratic equation adalah not P. Bermakna statement 2 dia ialah not Q. Okey, so not Q. Apa dia jawapan untuk not Q? So, kita dapat Q tadi ialah n equals to 2. So, kalau n equals to 2, kita nafikan n equal to 2. N not equals to 2.
Okey. So premis 2 dia ialah n not equals to 2. Kita buat penafian ke atas Q. Okey. So kita tengok soalan C untuk mathematical reasoning ni. Okey, soalan ni mudah je. Kita menggunakan ayat if and only if. Okey. Jadi sebelum tu kita buat revision sikit. If and only if. Okey, bagi satu if and only if, kita ada P, if and only if Q. Okey? P, if and only if Q. P, if and only if Q. Sebelum perkataan if and only if ialah statement P. Selepas perkataan if and only if ialah statement Q. Dia akan memberikan dua implication. Okey, implication yang pertama ialah if P then Q, dan statement yang kedua ataupun implication yang kedua ialah if Q then P. Okey. Jadi mudah aja. Sekarang ni yang ini kita dapat, okey, kita dapat soalan ni tadi. Okey, kita nyatakan dulu yang mana P yang mana Q. Okey, a number is a prime number. Ini adalah P, if and only if. It is only divisible by 1 and itself. Ini adalah Q. Okey. So sekarang ni kita ambil yang pertama if P then Q. If P then Q, jadi yang pertama kita dapat if P kita tadi apa? A number is a prime number. So kita salin. If a number is a prime number, then then Q. If P then Q. If P then Q. Okey. So kita salin ayat Q. It is only divisible by 1 and itself. Then it is only divisible by 1 and itself. Okey. Itu implication yang pertama. Sekarang kita nak tulis implication yang kedua. Implication yang kedua ialah kita buat tadi if Q then P pula. Okey, so if Q then P, kita dapat okey, Q apa dia tadi Q? Q, it is only divisible by 1 and itself. Jangan guna it. Kita gunalah it ni, kita ambil a number. Okey. So if a number, sebab it tu dia mewakili a number ya. If a number is only divisible by 1 and itself, okay, then kita dapat then Q. If Q then P. Okay, P tadi a number is a prime number. Kita dah sebut a number, jadi a number ni kita gantikan dengan it. Then it is a prime number. Okay, so kita dapat di sinilah jawapan dia. Okay, if a number is a prime number, then it is only divisible by 1 and itself. Okay, ini adalah implication yang pertama. Dan implication yang kedua, kita dapat if a number is only divisible by 1 and itself, then it is a prime number. Okay, kita tukarkan saja if P then Q, kemudian if Q then P ya. Okay, so habis soalan ini soalan apa tadi? Soalan 5. Okey, kita akan pergi soalan 6 selepas ini.